Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat hari ini? Alhamdulillah. Sejuk tak? Tak sejuk ya? Sang-sang yang sejuk ya? Oh, kipas tu buka betul juga Okey, terima kasih kerana sudi menanti. Okey, hari ini kita nak belajar muka surat yang keberapa? Saya tak nak lambat-lambat sebab dah start lambat ini. Muka surat apa? Dua 278. Okey, tak apa. 278 tu kita tinggalkan. 278 kita tinggalkan. Kita akan terus masuk kepada bab kita yang baru pada pagi ini, iaitu bab hadis nabawi. Okey, masuk pada terus bab hadis nabawi. Kita akan mulakan perbincangan di muka surat 283. Muka surat 283 pada topik yang pertama kita di sini, ketakwaan ada di hati. Okey, kita ada tiga subtopik utama yang dimuatkan dalam kitab kita. Pertama di sini, ibadah hati. Abu Darda berkata, alangkah terpujinya tidur dan berbuka puasa orang yang bijak, lagi dalam pengetahuannya. Lihatlah bagaimana mereka mengungguli salat malam dan puasanya orang-orang yang jahil. Ingatlah bahawa sebiji sawi ibadah yang dilakukan orang yang bertakwa adalah lebih utama daripada sebesar gunung ibadah yang dilakukan orang-orang yang terpedaya. Boleh faham maknanya? Di sini Abu Darda, sekejap Okey, Abu Darda berkata, alangkah terpujinya tidur dan berbuka puasanya orang-orang yang bijak, lagi dalam pengetahuannya.
Orang yang tidur, dia berbuka puasa, kemudian dia adalah orang yang bijak, ia lebih terpuji. Kalau nak dibandingkan, dia kata, lihatlah bagaimana mereka mengungguli salat malam dan puasa orang-orang yang jahil. Orang yang bijak, bila mereka beribadah, mereka tidur, di sini dilihat sebagai lebih mengungguli orang yang tidak memiliki ilmu. Maknanya di sini Abu Darda nak jelaskan kepada kita perbezaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kemudian disebutkan kepada kita, ingatlah bahawa sebiji sawi ibadah yang dilakukan orang-orang yang bertakwa adalah lebih utama daripada sebesar gunung ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang terperdaya. Siapa Abu Darda di sini? Siapa Abu Darda? Siapa? Ha? Siapa Abu Darda? Ha? Sahabat Nabi. Kenapa suara tak kuat? Tak dengar. Sahabat Nabi. Ada kata orang lain? Tak ada. Memang sahabat Nabi. Semua setuju. Tak ada siapa yang nak menyangkal. Tak, dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Apa dia Kak Sub bisik-bisik dengan orang sebelah? dia bisik dengan orang sebelah pula. Okey, Abu Darda ni seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Dia ni asalnya orang yang tak beriman lah, kan? Asal sahabat Nabi semua rata-ratanya begitu. Asalnya orang yang tidak beriman, kemudian masuk agama Islam. Namun dia dikenali sebagai seorang sahabat antara sahabat yang paling bijak. Antara sahabat yang paling pandai, yang alim, senang kata gitu. Yang alim yang mana menjadi tempat rujuk di kalangan orang ramai. Dan dia hidup sampai pada, tak salah saya, zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Uthman ke Ali, saya tak ingat. Antara dua itu. Maknanya nyawanya, hidupnya panjang lah, usianya panjang di situ. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Namun yang menariknya, Abu Darda ini, dia adalah orang yang di samping seorang yang bijak, di samping seseorang yang boleh berfikir, tapi ada satu masa, satu ketika, dia ni beramal ibadah dengan sungguh-sungguh. Ni saya nak relatekan dengan ucapan dia. Kenapa dia cakap macam ni? Tadi kan dia kata orang yang tidur, yang berpuasa, yang mana jika dia seorang yang bijak, ya, dia seseorang yang ada ilmu, itu lebih baik bagi diri dia daripada seorang yang tidak memiliki ilmu. Kenapa begitu? Kerana kalau orang yang ada ilmu, dia beribadah berdasarkan ilmu. Tapi kalau orang yang tidak memiliki ilmu, dia beribadah ikut suka hati dia. Beza. Ya, orang yang ada ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi nilainya pun berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat nilai orang yang beribadah dengan ilmu dan orang yang beribadah tanpa ilmu. Nilainya berbeza. Jadi di sini saya nak bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini diceritakan bahawa Abu Darda ini, dia adalah seorang sahabat Nabi yang telah dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Okey. Jadi Abu Darda dulu pada zaman Nabi SAW, bila kalangan sahabat mereka ni datang ke Madinah, berlakulah Al-Mu'akha. Al-Mu'akha ni maksudnya persaudaraan, ya, antara Ansar dan juga Muhajirin. Itu mereka yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah dan penduduk Madinah itu. Jadi berlakulah persaudaraan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Jadi ada pada satu masa, Salman Al-Farisi dia pergi ke rumah Abu Darda ni. Dia buka pintu pula. Dia datang ke rumah Abu Darda, nampak isteri dia buka pintu ni kan. Dia tengok isteri dia dalam keadaan yang mutabadzila.
Tak mutabadzilah ni maksudnya kusut masai, kan? Memang tak terurus. Isteri ni, wanita ni tak terurus. Sebab begini, kita, kalau kita jadi isteri, dia beza tau. Sebelum jadi isteri dengan selepas jadi isteri. Lepas jadi isteri kena lagi cantik sebelum jadi isteri. Dia begitu. Ketawa pula. Yes, selepas kita jadi isteri ni, sebab kita ada suami. Bila ada suami tu kita lebih cantik untuk suami kita dan sebagainya. Jadi Salman Al-Farisi dia nampak ni, Ummu Darda ni, compang camping, tak terurus. Kan kalau tengok kenapa dia ni. Jadi dia tanya dengan Ummu Darda, "Wahai Ummu Darda, kenapa? Kenapa macam ini keadaan kau? Macam orang tak ada suami." Macam tu kan. Asal gini keadaan kau? Dia kata apa? Abu Darda, dia adalah seorang lelaki yang sudah tidak menginginkan dunia. Dia cakap gitu kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni pelik. Kenapa dia cakap macam tu? Abu Darda ni, kenapa? Dia berpuasa, hari-hari dia puasa. Kemudian setiap malam dia bangun qiyamul lail. Dia dah tak kisah dah apa nak berlaku pada keluarga dia. Dia tak jadi orang yang pergi keluar bekerja. Kerana setiap hari, setiap masa, dia peruntukkan diri dia beribadah kepada Allah. Jadi dia dah tak tengok dah isteri dia ni. Jadi isteri dia kata, buat apa saya nak pakai cantik-cantik, suami saya tak tengok saya. Buat apa saya nak berhias, suami saya memang dia tak ingin pada dunia. Maknanya dia tak ingat makan, dia tak ingat minum, tak ingat nak layani isteri, dia tak ingat dah semuanya. Jadi Salman Al-Farisi dalam kisah ini, dia buat satu keputusan untuk tidur di rumah Abu Darda. Jadi Abu Darda ni balik daripada masjid, dia balik, dia nampak Salman Al-Farisi ada dekat rumah dia ni kan. Jadi dia siapkan makanlah untuk Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tengok makanan ni kan, Salman kata, "Jomlah makan." Jom makan sama-sama. "Tak, aku puasa." Dia kata gitu. Dia kata dengan Salman, "Tak, aku puasa hari ni." Salman Al-Farisi tengok dia, Salman kata apa? "Kalau kau tak nak makan, aku pun tak nak makan." Jadi pada waktu itu Abu Darda dia terpaksa batalkan puasa dia sebab ini tetamu. Dia kena ihtiram, kita kena ihtiram tetamu, menghormati tamu yang datang ni rumah kita. Jadi dia batalkan puasa dia. Dia batalkan puasa dia makan sama-sama dengan Salman. Sampailah Salman duduk rumah dia kan, tidur rumah dia sampai waktu malam ni. Salman tengok Abu Darda ni dia bangun, dia tak nak tidur. Jadi Salman kata apa? "Tidur." Tidur. "Tak nak, aku tak nak tidur." "Tidur." Salman tidur, dia pun tidur. Kemudian Abu Darda ni bangun lagi. Kan, dia curi-curi bangun lah. Dia kata, curi-curi bangun. Salman tengok lagi, tidur. Kan? Tidur. Dia tengok Salman suruh dia tidur, dia pun tidur. Sampailah di penghujung malam, maknanya nak dekat-dekat subuh. Kan nak dekat-dekat waktu subuh, Salman kata dengan Abu Darda, "Wahai Abu Darda, jom kita bangun. Kita qiyam." Kan? Qiyam. Lepas qiyam di rumah tu, barulah mereka berdua keluar pergi ke masjid untuk menunaikan solat subuh. Salman Al-Farisi kata gini dengan Abu Darda, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya pada diri kamu ada hak. Pada Tuhan kamu, Tuhan kamu dulu. Tuhan kamu itu ada hak. Itu ibadah kita. Pada diri kamu ada hak. Pada ahli keluarga kamu juga ada hak. Berikanlah hak pada setiap sesuatunya pada tempat yang betul." Ini pesanan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Abu Darda ni dia tak puas hati. Dia jumpa dengan Nabi, dia tanya dengan Nabi, maknanya dia beritahu, dia ceritakan pada Nabi apa Abu Darda buat. Kan, Abu Darda suruh dia batalkan puasa, kemudian Abu Darda ni tidur rumah, dia tak bagi dia bangun malam, dan akhir-akhir nak waktu subuh barulah Abu Darda, Salman Al-Farisi, terbalik pula nama. Salman Al-Farisi ni tak bagi dia bangun malam tu kan, suruh dia apa ni, solat ujung-ujung malam ni. Nabi kata apa? Sadaqa Salman. Benar apa yang dilakukan oleh Salman itu. Jadi di sini kita lihat
Abu Darda dia belajar bahawa setiap sesuatu ada haknya yang perlu kita peruntukkan. Kita ada masa dengan Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya kita perlu peruntukkan pada diri kita. Maknanya dalam keadaan kita ni beribadah, jangan lupa diri kita ada hak. Dan kalau setiap hari berpuasa, selain daripada bulan Ramadan, jangan pula nanti sampai bulan Ramadan tak nak puasa pula. Diri saya ada hak. Sebulan tak boleh puasa. Tak boleh cakap gitu. Melainkan kalau ada keuzurannya. Kan? Kalau wanita yang datang haid, orang yang sakit, yang mana dia memang tak boleh lah. Ada penyakit yang dia memang susah puasa kan. Bila dia puasa memudaratkan diri dia, itu tak masalah. Tapi di sini nak katanya, kalau kita ni nak puasa, boleh sahaja. Tapi adakah agama kita memerintahkan kita berpuasa sunat itu sehingga memudaratkan diri kita? Tidak. Maknanya ada hak pada badan yang perlu diberikan. Sama juga, kita solat malam. Adakah agama kita ni suruh lepas isyak terus continue sampailah ke subuh tu solat malam? Kita perlu rehat. Maknanya tidur. Malam adalah masa untuk kita rehat dan kita tidur. Nanti boleh bangkit lagi untuk bangun solat malam. Ya begitu. Bukan sepanjang malam itu. Kan? Kemudian kita ada ahli keluarga. Ahli keluarga ini dia ada hak dia. Contoh kita muslimah. Kita ada suami, kita ada anak-anak. Kadang-kadang ada orang dia belajar, dia tak ingat suami dia, tak ingat anak-anak dia kan. Suami pun komplain kan. Isteri saya sejak Ustazah Sakinah fizikal, asyik pergi kuliah Ustazah Sakinah aje. Sampai tak masak. Macam mana ni? Janganlah sampai begitu kan, nama saya pula kena petik oleh suami-suami anda. Jangan pula begitu, nanti dipersalahkan pula kelas kuliah agama ni. Maknanya kita ada had. Okay? Ada batasnya yang boleh kita ambil mana yang perlu, mana yang tidak. Jadi berikan hak itu. Kalau kita ada suami kita perlukan kita untuk diberikan haknya, berikan layanan, perlu masak, perlu cuci baju, sediakan pakaian dan sebagainya, buat. Peruntukkan itu untuk dia. Jadi keadaannya sedemikian. Sebab itu di sini Abu Darda tadi dia kata, orang yang mana dia ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu dia berbeza. Mungkin kalau kita tidak ada ilmu, kita akan beribadah sepanjangnya tanpa kita pentingkan mak ayah kita, tanpa kita ingat anak kita. Kita sibuk berzikir, kita sibuk baca Al-Quran, kita sibuk dengan qiyamul lail kita, sampai rumah pun dah jadi macam kata tokang pecah dah. Tak kisah. Kenapa jadi sedemikian? Kerana kita beribadah tanpa ilmu. Orang yang beribadah dengan ilmu, dia tahu untuk meletakkan haknya di mana. Sebab itu Nabi kata apa? Beza ahli ibadah dan juga ahli ilmu. Ahli ibadah dan ahli ilmu. Ahli ilmu dulu Nabi kata, dia umpama bulan. Kalau nak dibandingkan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah ni dia umpama bintang-bintang yang berkelipan. Beza, bulan ini satu. Kan? Tapi dia boleh menyinari keseluruhannya. Bintang tu dia banyak. Dia sinarannya yang satu tak cukup untuk sekalian alam, aja begitu. Beza, ahli ibadah diumpamakan dengan bintang tadi, ahli ilmu diumpamakan dengan bulan, rembulan yang sinarnya boleh menyinari semua. Tak kira, satu bulan tu kan, sampai kita nampak Allah ciptakan qamar satu. Bulan ada dua ke satu? Satu je. Jangan cakap tiba-tiba ada 2 bulan ya. 2 bulan tu bulan lain lah. Maksudnya jangan pergi Mekah, oh ni bulan Mekah lain, bulan Singapura lain. Tak ada, sama aje. Sama aje. Cuma keadaan-keadaan berbeza. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan 1 bulan. Tapi 1 bulan itu dia boleh menyinari semua tempat, semua keadaan. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, ini satu keadaan yang kita tidak boleh nafikan. Begitulah juga ahli ilmu. Kerana orang yang berilmu, dia bukan sahaja memberikan sinaran pada diri dia. Tapi orang yang berilmu, bila dia beramal dengan ilmunya dengan betul, lalu dia mengajarkan kepada orang lain, dia juga memberikan sinaran kepada orang lain. Berbeza dengan bintang. Bintang ni hanya untuk diri dia sahaja. Ahli ibadah begitu. Dia hanya untuk diri dia sahaja.
tapi dia tidak boleh memberikan sinaran itu kepada orang lain, melainkan ada kawan-kawan dia yang lain. Barulah sinaran itu dia bergabung, dia akan berikan kepada orang yang lain. Maknanya kekuatan sinaran ahli ilmu berbeza dengan kekuatan yang ada pada ahli ibadah. Sebab itu ada kisah yang Nabi SAW berikan kepada kita, bukan? Iaitu kisah tentang orang yang mana dia pernah bunuh 99 orang. Bila dia bunuh 99 orang ini, dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jumpa dengan ramai orang. Dia kata, tunjukkan saya dengan seseorang yang boleh pandu saya untuk bertaubat kepada Allah. Pertama sekali, orang ajak dia jumpa dengan ahli ibadah. Seorang rahib, maknanya seorang ahli ibadah. Dia jumpa dengan ahli ibadah ini, dia tanya, saya ni dah bunuh 99 orang ni. Kalau saya nak bertaubat, boleh tak? Dia kata apa? Tak boleh bertaubat. Apa berlaku? Lah pula, genap 100 orang. Ya? Tak pasal-pasal. Jadi orang ni digeram lah kan. Dia kata, tak boleh bertaubat. Dia pun terus bunuh. Ahli ibadah ni genap jadi 100 orang. Tapi menariknya dalam kisah ini, orang ini walaupun dia dah bunuh genap 100 orang tadi, adakah dia berputus asa untuk bertaubat kepada Allah? Tak. Dia cari lagi orang yang boleh bantu dia untuk kembali kepada Allah. Itu yang mana orang pun tunjukkan kepada dia dengan seorang alim, ahli ilmu. Dia jumpa dengan ahli ilmu ini, dia tanya, saya dah bunuh 100 orang. Saya nak bertaubat kepada Allah. Bagaimana? Boleh ke tidak? Boleh. Kalau dia jawab tak boleh, kalau dia jawab tak boleh, dia kena bunuh terpaksa ke jawab boleh? Bukan gitu. Kita lihat ya, beza. Orang ada ilmu bila dia jawab, kan? Orang ada ilmu ni dia jawab soalan lelaki ini, dia kata apa? Boleh, na'am. Apa yang akan menjadi penghalang antara seseorang dengan taubatnya? Maknanya kita ni sebagai hamba Allah, bila kita ada buat dosa, kita nak taubat kepada Allah. Taubat tak ada benda yang boleh halang kita ni menjadi seorang hamba Allah yang bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menerima taubat itu. Saya tak nak bincang kisah itu sampai habis. Cuma yang penting sekarang ini, kita nak bezakan bagaimana orang yang kita panggil sebagai ahli ibadah dan orang yang dipanggil sebagai ahli ilmu ketika mereka menyelesaikan masalah. Ahli ibadah memang Masya Allah Tabarakallah. Ya, kita lihat bagusnya subhanallah, hidupnya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun berbeza jika seseorang itu dia hanya ahli ibadah semata-mata yang mana tidak ada ilmu bersama dengannya. Dia akan menyusahkan orang lain. Nah, ini biasanya. Ahli ibadah yang tidak ada ilmu, dia akan menyusahkan orang lain. Dia akan paksa orang beribadah, kan? Penat-penat pun beribadah, kan? Kita pergi umrah, kalau kita duduk satu bilik dengan orang yang ahli ibadah ni, seksa kita. Betul. Kalau pergi umrah, duduk dengan roommate ni merupakan ahli ibadah, memang seksa. Dia akan kejut kita bangun, penat-penat. Bangun, kiam, jom pergi masjid. Kau tahu tak ibadah sia-sia kau daripada Singapura beli tiket. Musim-musim Covid kau pergi Mekah, Madinah, lepas tu kau tak nak pergi masuk dalam masjid. Dia bebel, duduk bebel je. Kita ni yang tengah tidur, penat kan orang. Penat, siapa pergi umrah dia tahulah penat kan. Kita nak rehat ni. Makcik ni duduk bebel, paksa-paksa bangun kan. Ya Allah, kita ni rasa nak bangun, nak marahnya. Tapi orang kata, dekat tanah haram ni mulut tak boleh sembarang-sembarang. Rasa macam, diamlah kau, Allah bisukan kau baru kau tahu. Rasa nak cakap gitu aja. Tapi kita sabar, cakap, dekat Madinah ni, sabar. Kat Mekah ni rasa nak cakap je. Tapi itu kita nampak kan beza. Kalau kita ada ilmu, kita nampak kawan kita penat ya. Kita faham kan?
Adakah memang betul-betul orang kata kalau bahasa kita dai-dai kau kena pergi? Tak boleh gitu. Maknanya lihat kepada keadaan dia. Kalau kita mampu untuk pergi, kita pergi. Jangan kita paksa orang lain. Just demikian keadaan kita beribadah. Kalau kita mampu baca Al-Quran satu hari satu juzuk, itu kita. Kita boleh paksa. Anak kita, baca satu hari satu juzuk juga. Awak ni dah baca belum? Abang dah baca belum? Belum. Sabar cakap. Apa sabar-sabar? Kalau tengok Facebook boleh aja. 3-4 jam menghadap Facebook. Kan? Ni baca Quran 3 jam tak boleh. Duduk baca. Budak tu baca. Itu kalau budak, kalau kita paksa suami kita. Tak nyaya. Kan? Tak nyaya kita paksa suami kita kan. Dah pula, aduh, pening kepala. Mak dia menyusahkan orang lain. Sebab tu di sini Abu Darda dia ingatkan. Orang yang berilmu, ketika dia beramal ibadah, amal ibadah dia cantik. Tanpa kita mengurangkan nilai orang yang mana dia beribadah tanpa ilmu ya. Bukan gitu. Bukan kita nak kata, kau tak belajar, tak guna kau berilmu. Kau tak guna kau beribadah. Kita tak kata gitu. Cuma bagaimana dia menyikapi atau bagaimana dia berdepan dengan satu situasi ahli ibadah ni, dia berbeza dengan orang yang berilmu. Sebab itu di sini di perenggan ini disebutkan kepada kita, Abu Darda dia sambung lagi ya. Ayat dia kata, ingatlah bahawa sebiji sawi ibadah yang dilakukan orang yang bertakwa adalah lebih utama daripada sebesar gunung ibadah yang dilakukan orang-orang yang terpedaya. Jadi biasanya orang yang berilmu, dia tahu bagaimana untuk menyemai ketakwaan dalam hati dia. Sebab itu walaupun ibadah dia tak sebanyak ahli ibadah, tetapi ibadahnya adalah ibadah yang berkualiti. Dan dia kata itu lebih utama daripada sebesar gunung ibadah. Maknanya kita ibadah banyak-banyak, tapi ibadah kita tak berkualiti, dia sia-sia. Dan di sini dikatakan, itu adalah ibadah yang dilakukan oleh orang yang terpedaya. Kenapa dia terpedaya? Mungkin ibadah dia banyak, namun belum tentu keikhlasannya bagaimana. Mungkin ibadahnya banyak, belum tentu adakah dia ini buat betul ke tak ibadah dia. Kalau orang ada ilmu, dia akan beribadah dengan cara yang betul. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu, dia main ikut je apa yang orang lain buat. Entah betul entah tidak, aku ikut aja. Itu kadang-kadang gitu kan. Tengok benda tu baik, kita ikut. Tengok benda, bagus benda ni, ikut. Tak boleh begitu. Kerana ibadah ini kena ingat, ini hak Allah. Ibadah, dia hak Allah. Dan ibadah, kita tak boleh create. Itu satu perkara yang mesti kita ingat sampai bila-bila. Kita tak boleh buat satu ibadah khusus untuk diri kita yang kita buat. Ibadah tak boleh sedemikian. Ibadah ini ia memerlukan kepada dalil. Dalil yang kuat, dalil yang mantap. Kita nampak dalil itu, kita beribadah berdasarkan dalil tersebut. Tapi kalau tidak ada, ini namanya kita buat-buat. Itu orang yang jahil dia sedemikian. Dia akan menjadi orang yang terpedaya kerana apa, dia menyangkakan hal itu adalah baik untuk diri dia. Tapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak buat sesuatu tentang ibadah ini, dia akan fikir dulu. Kita jangan kata, kalau dah nama ibadah buat je lah, tak boleh begitu. Okay? Dia kena fikir dulu, ini betul ke kan? Kot-kot salah. Bukan, kerana dalilnya betul, cuma cara pelaksanaannya salah. Itu pun masalah juga. Dalilnya ada, tapi orang tu buat salah. So kita tak bolehlah ikut cara orang tu sedemikian kan. Jadi orang yang bertakwa, dia akan periksa terlebih dahulu bagaimana cara yang betul dalam beribadah, dalilnya yang tepat kan. Bagaimana di kalangan pandangan para ulama, adakah ia merupakan dalil yang mantap yang boleh kita amalkan? Barulah diamalkan sedemikian. Okey, baik, seterusnya. Ungkapan ini merupakan salah satu ungkapan yang syarat hikmah. Di samping itu, ia merupakan bukti kesempurnaan kefahaman para sahabat. Jadi yang tadi sebut tentang ungkapan tadi ialah Abu Darda. Maka dia kata ungkapan Abu Darda ini membuktikan kepada kita bagaimana kefahaman beliau sebagai seorang sahabat Nabi radhiyallahu an adalah kefahaman yang benar-benar sempurna. Kefahaman yang mantap.
dan bahawa mereka adalah generasi yang selalu berada di garis hadapan dalam meraih setiap kebaikan daripada generasi yang datang sesudah mereka. Dan ketahuilah, seorang hamba hanya dapat menempuh jalan menuju Allah dengan hati dan harapannya, bukan sekadar dengan anggota badannya sahaja. Boleh faham? Faham? Perlu penerangan lagi? Perlu ke tidak? Perlu. Oh, perlu. Kejap ya. Hari ni tak ada orang tuang air lah. Okey, baik. Kita lihat macam ni. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah bila dia simpulkan pendapat daripada Abu Darda di perenggan yang pertama tadi. Dia kata apa? Kita sebagai hamba Allah, bila kita nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menempuh jalan-jalan ketaatan, ia memerlukan kepada hati dan harapan kita. Bukan semata-mata tentang anggota badan kita. Maknanya bukan tentang pergerakan kita semata-mata, tetapi hati kita dan harapan kita kepada Allah amat penting. Kita beribadah contohnya, kalau kita salat tapi hanya pergerakan sahaja, tapi hati kita ke lain, bagaimana ibadahnya? Berkualiti ataupun tidak? Tidak berkualiti. Ini maksud dia. Bila kita beribadah kepada Allah, contoh kita berpuasa. Kita dah masuk bulan puasa ni. Dah habis ganti puasa belum? Tanya soalan. Kedai pencen dah ya. Tak payah nak ganti lagi ya. Kalau belum ganti tu ganti cepat-cepat. Kita nak kata gini, kita berpuasa, kalau kita kata kita berpuasa kerana Allah, dia bukan hanya semata-mata lapar dan dahaga, tetapi ada hati bersama. Maksudnya ada ketakwaan kita dan satu bentuk harapan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan terima puasa kita, kan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala kepada kita. Ini maksudnya harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ramai orang je beribadah kepada Allah, tapi mungkin tidak ada harapannya. Tak apalah, yang penting buat. Ada orang gitu kan? Tak apalah, yang penting buat, dah sudah. Kalau tak dapat pun tak apa. Tak boleh kata gitu. Dia bukan tentang yang penting kita buat, yang penting kita puasa, yang penting kita solat. Bukan begitu. Tapi ialah bagaimana hati dan perasaan kita ketika kita melaksanakan sesuatu amal ibadah. Semua orang dia boleh beribadah, tapi belum tentu semua orang ada hati ketika dia beribadah kepada Allah. Jadi dalam perenggan yang terakhir itu tadi, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah ingin menekankan kepada kita tentang pentingnya memiliki ketakwaan dalam hati kita ini. Di samping kita sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketakwaan itu diraih dengan ilmu. Kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia mesti ada ilmu. Maknanya kita tahu bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Allah bincangkan, pada minggu lepas pun saya bawa ayat itu, surah Al-Imran ayat 134 hingga 135. Allah sebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kami sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita tahu Allah sebutkan dalam Al-Quran orang yang bertakwa. Bagaimana kita nak jadi orang yang bertakwa? Allah sebutkan allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mana mereka itu menginfakkan hartanya ketika mereka susah dan mereka senang. Ini orang yang bertakwa. Jadi kita tahu, nak jadi orang yang bertakwa perlu menginfakkan harta di jalan Allah ketika kita senang dan ketika kita susah.
Maknanya bukan kita senang sahaja. Itu orang yang bertakwa. Kemudian Allah kata wal kaziminal ghaiz. Orang yang menahan rasa marahnya. Wal afina 'anin nas. Orang yang mana dia memberikan kemaafan kepada orang lain. Inilah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita dah tahu, kita ada ilmu bagaimana untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan di sini disebutkan pada poin kita yang B. Hakikat takwa, dia adalah sesuatu yang terletak pada ketakwaan hati, bukan ketakwaan anggota badan. Kenapa tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata kepada kita, kalau kita nak menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, nak mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala, itu ia memerlukan kepada hati dan pengharapan kita. Kerana takwa itu letaknya dalam hati kita. Ya, sedemikian. Okey. Berbeza dengan anggota badan yang lain. Takwa tak letak pada tangan kita. Takwa itu tak letak pada mata, telinga, tidak. Tapi tempat ketakwaan itu dalam hati. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan jelas pada ayat yang berikutnya di situ. Okey, kita lihat dalil kita di bawah ini. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Dengan jelas pada ayat ini, surah Al-Hajj ayat 32, Allah sebutkan takwa itu dia letaknya pada hati seseorang manusia. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, sekali lagi, pada ayat yang ke-37, Allah sebutkan layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging haiwan korban dan darahnya itu sesekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Kita buat ibadah korban, daging korban dan darah daging korban, darah daripada haiwan korban yang mengalir itu, Allah kata itu tak sampai kepada Allah. Walaupun kita nampak ini sebagai satu amal ibadah yang nak kita persembahkan kepada Allah, tetapi apa yang membuatkan amal ibadah korban itu sampai kepada Allah? Ketakwaan kita kepada Allah. Maknanya kita salat, kita puasa, kita buat apa jua amalan ibadah, ia memerlukan kepada ketakwaan. Lantaran ketakwaan itulah jua adanya keikhlasan dalam hati seseorang mukmin. Kalau ia tidak ada, kemungkinan besar orang yang tidak bertakwa kepada Allah, dia beramal ibadah, pada amal ibadahnya mungkin adanya unsur riak. Dan kita tahu orang yang beribadah kerana riak ini, ataupun dia nak orang puji dia kerana ibadah dia, Allah tak terima amal ibadah tersebut. Nabi SAW dah ceritakan tentang 3 amalan yang hebat-hebat yang dibuat oleh orang yang hebat-hebat juga. Tapi amalan yang dia lakukan bukan kerana Allah. Di dunia semua orang melihat dia sebagai ahli ibadah itu tadi. Orang yang beramal soleh dengan ibadah itu. Contoh yang pertama, Nabi sebutkan pertama sekali akan dibawa orang yang mana dia mati syahid. Mati syahid ini dia adalah satu amal yang begitu besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bawa dia di hadapan untuk dihisap. Dan Allah tanya kepada dia, kamu mati syahid, adakah kamu berhak untuk mendapat ganjaran orang yang mati syahid? Allah tanya dia. Dia kata, ya, aku berhak. Kerana aku berjuang kerana engkau ya Allah. Dia kata gitu di hadapan Allah. Tapi kita jangan lupa muslimah, Allah itu maha mengetahui setiap apa yang ada pada hati kita. Kita boleh tipu orang yang ada di kanan kiri kita.
depan belakang kita. Kita boleh tunjuk pada orang ramai. Konon-konon kita ni ahli ibadah. Kita adalah seorang yang betul-betul beribadah kerana Allah. Kita boleh tunjuk begitu pada orang ramai. Tapi pada Allah tidak. Allah tahu ketakwaan kita bagaimana. Allah tahu keikhlasan kita bagaimana. Sebab itu Allah kata, kadzabta. Allah kata kepada orang yang mati syahid itu, engkau dusta. Engkau berjuang mati-matian di medan peperangan bukan kerana aku. Tapi engkau berjuang di medan peperangan itu supaya engkau digelar sebagai pahlawan. Orang panggil engkau sebagai orang yang berani. Sebab tu kau pergi berperang. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada lelaki tersebut. Apa yang berlaku? Allah perintahkan malaikat mengheret wajah lelaki ini lalu dicampakkan dia ke dalam api neraka. Begitu juga yang berlaku kepada orang yang mana dia baca Al-Quran. Dia ajar Al-Quran. Dia belajar agama. Dia mengajarkan agama. Allah tanya, patut ke aku beri kepada engkau dengan semua ganjaran itu? Dia kata, ya. Sebab saya baca Quran, saya mengajar Al-Quran, saya belajar agama, saya mengajar agama itu kerana Allah. Tapi Allah kata engkau bohong. Kau belajar agama, kau mengajar agama supaya orang panggil engkau sebagai ilmuwan. Bukan kerana supaya engkau belajar ni kerana Allah, bukan begitu. Sama juga. Engkau baca Al-Quran, engkau ajar Al-Quran supaya orang kata ataupun orang panggil engkau ni sebagai qari. Qari ni gelaran bagi orang yang mahir membaca Al-Quran. Qari'ah lah kalau bahasa Melayu kita kan qari'ah, kita kenal gitu. Orang panggil, oh dia qari tau, qari'ah tau gitu. Kita nak orang panggil kita sedemikian. Perkara yang sama berlaku kepada lelaki yang kedua ini. Allah perintahkan malaikat heret wajahnya, campakkan masuk ke dalam api neraka. Sama juga dengan lelaki yang ketiga. Orang yang dikenal sebagai dermawan, hartanya dia habiskan semua untuk diinfakkan di jalan Allah. Tadi pun kita sebutkan orang yang bertakwa, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ketika dia susah, ketika dia senang. Orang ni macam tu. Orang ketiga ni Nabi kata. Hartanya habis, tak ada 1 sen pun dengan dia. Allah ambil dia, datang depan. Patutkah aku bagi pada engkau pahala orang yang derma ni semua, ganjaran ni? Ya patut sebab aku buat semua kerana Allah. Tapi Allah kata tak, engkau dusta, engkau tak buat semua ni kerana aku. Tapi engkau hendak orang gelar engkau sebagai dermawan, orang yang suka derma. Kan? Begitu keadaan dia. Sama juga sebagaimana keadaan orang yang pertama dan yang kedua. Ini pentingnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita beramal ibadah, dia bukan semata-mata kita berhabis duit. Bukan semata-mata kita ni menghabiskan penat lelah kita, tenaga kita beribadah kepada Allah. Sama juga kita belajar ni bukan semata-mata kita habiskan tenaga kita belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu. Tapi kerana kita ni kalau ada sesuatu ni kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah ada unsur-unsur lain yang nak masuk tu tadi kan. Contoh, ada orang ni ajak kita supaya buat perkara-perkara yang boleh merosakkan keikhlasan kita, kita akan jaga. Kerana apa? Kita ada takwa tu tadi dalam hati. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nak buat amal ibadah itu sungguh-sungguh, kita nak jaga amal ibadah kita agar ia tidak rosak. Ini pentingnya ketakwaan supaya keikhlasan itu dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka sebab itu pada perenggan yang berikutnya Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu dia berada di sini. Ketika menegaskan hal itu, Rasulullah SAW menunjukkan ke arah dada baginda. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Ya, ini setelah Nabi SAW beritahu kepada kita berkenaan dengan bagaimana kita ni dengan sesama manusia. Al-muslimu akhul muslim. Kita dengan sesama manusia di kalangan muslim ini, kita adalah bersaudara.
kita tidak menzalimi, kita tidak menghina, kita tidak mengkhianati. Lalu Nabi kata at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu ada di dalam hati kita. Nabi tunjuk sebanyak 3 kali. Maknanya daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-32 hingga pada ayat yang dan ayat 37 masuk pada hadis ini tentang takwa yang ada di sini itu tadi. Bukti bahawa takwa itu berada dalam hati manusia yang kita tak nampak, tapi kita perlu usahakan ia ada dalam hati kita. Yang mana dia kata di situ, orang yang cerdas, iaitu orang yang bijak. Ini penting tadi ya, beribadah dengan ilmu. Orang yang bijak dengan berbekal tekad yang bulat, cita-citanya yang tinggi, tujuannya yang mulia, niatnya yang baik, dan dengan sedikit amal sahaja mampu menempuh jarak beberapa kali lipat lebih jauh daripada jarak yang dapat ditempuh oleh orang yang tidak berbekal dengan sifat-sifat tersebut. Tanpa semua itu, seseorang pasti akan menempuh perjalanannya dengan kelelahan dan kesulitan yang luar biasa. Maknanya orang yang ada ilmu, ada ketakwaan pada diri dia, dia beribadah tak berapa nak penat sangat lah. Macam tu kan maksud dia. Tak berapa nak penat sangat. Berbeza dengan orang yang tidak ada ilmu. Dia beribadah bermati-matian, kemudian ibadah pun tak tahu macam mana, sembrono saja dia buat. Kan dia ikut je, orang buat gini ikut, orang buat gini ikut. Dia bagus, semua je buat. Akhirnya dia yang penat. Tapi ibadahnya tidak berkualiti. Dan di sini dia kata, sungguh keinginan kuat yang diiringi dengan rasa cinta kepada Allah boleh menghilangkan kesulitan dan membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Ini ciri-ciri orang ahli syurga. Nabi SAW, hadis, saya nak bawakan hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya agak panjang ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dengan sanad yang sahih. Hadis ini daripada seorang sahabat Nabi bernama Anas ibn Malik. Anas ibn Malik dia ceritakan bahawa ada pada satu hari kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi SAW. Dan dia kata apa? Nabi SAW pun berkata kepada kami, kalian akan nampak seorang lelaki di kalangan ahli syurga. Kami duduk dan kami tunggu. Lalu kami nampak seorang lelaki di kalangan Ansar. Dia datang dalam keadaan yang mana basah wajahnya dengan wuduk dan janggutnya mengalir air wuduknya. Dan dia memegang sandalnya di tangan kirinya. Nak masuk masjid. Pada hari yang kedua, ketika kami duduk dengan Nabi SAW, Nabi mengucapkan perkataan yang sama. Kalian akan lihat seorang lelaki di kalangan ahli syurga. Kami tunggu. Apa yang kami lihat? Lelaki semalam. Pada hari yang pertama, dalam keadaan yang sama, janggutnya basah dengan wuduknya, airnya menitis-nitis daripada janggutnya itu kan, dan dia memegang sandalnya pada jarinya di sebelah kiri ini. Kami tengok dia. Keesokan harinya, ketika kami duduk bersama dengan Nabi SAW, Nabi sebutkan perkara yang sama kepada kami. Kami nampak lelaki yang sama dengan keadaan yang sama. Lelaki yang sama dengan keadaan yang sama. Anas ibn Malik, dia kata apa? Ketika Nabi bangun, Amr bin al-As, seorang sahabat Nabi yang lain, dia ikut lelaki ini. Dia tak puas hati.
kenapa lelaki ni 3 hari dah Nabi kata dia di kalangan ahli syurga. Yang mana kami lihat dia cuma datang dengan keadaan yang janggutnya basah dengan wuduknya. Wuduk itu menitis-nitis daripada janggutnya itu. Lalu dia memegang sandalnya dengan tangan kirinya itu. Amr bin al-As dia pelik dengan statement yang Nabi SAW keluarkan itu tadi. Dia ikut lelaki ini daripada belakang. Kemudian dia kata dengan lelaki ini, dia jumpa lelaki ini, dia kata apa? Wahai fulan, aku ni tengah gaduh dengan bapa aku. Dia bedek. Okey, dia bedek dengan lelaki ni. Aku ni tengah gaduh dengan bapa aku. Aku sumpah, aku tak nak masuk rumah dia 3 hari. Boleh tak dalam masa 3 hari ni, aku nak menginap di rumah engkau? Dia kata gitu dengan lelaki ni. Lelaki ni kata, ya silakan, tidur je rumah aku. Dia kata gitu. Amr bin al-As, dia kata apa? Sepanjang 3 hari aku di rumahnya, dia kata tak ada apa-apa pun. Nothing special. Itu dalam ayat kita katakan. Tak ada apa-apa yang mengkagumkan dan menakjubkan pada lelaki ini. Aku tak nampak pun sepanjang 3 hari itu dia bangun solat malam. Sebab Nabi kata dia di kalangan ahli syurga, mungkin lelaki ini orang yang solat malamnya sepanjang malam kan. Okay? Mungkin dia orang yang mana solat malam dengan bacaan yang begitu panjang ke apa. Amr bin al-As kata apa? Tak. Dia tak bangun untuk solat malam. Yang aku nampak lelaki ini bila dia terjaga, dia cuma mengucapkan takbir, dia bolak-balik badan dia, lalu dia tidur balik. Sampailah dia bangun untuk waktu subuh. Dia kata tak ada nampak apa-apa pada lelaki ini. Kemudian, pada hari yang ketiga, dia berterus terang dengan lelaki tersebut. Amr bin al-As ni dia kata gini kepada lelaki ni, saya minta maaf. Sebenarnya saya tak ada masalah dengan ayah saya. Saya sengaja nak duduk rumah anda supaya saya dapat lihat apakah amalan yang anda lakukan. Kerana Nabi SAW memberitahukan kepada kami bahawa anda adalah lelaki di kalangan penghuni syurga. Amr bin al-As, dia kata kepada lelaki ini, boleh tak beritahu kepada saya apakah rahsianya? Dia nak tahu apakah rahsianya. Lelaki ini kata kepada Amr bin al-As, tak ada apa-apa rahsia. Apa yang anda lihat, begitulah saya. Apa yang anda lihat, begitulah saya. Amr bin al-As, dia pun bukanlah macam kita. Kalau macam kita ceritalah, cerita. Takkanlah tak ada. Kan kita kan. Takkanlah tak ada. Bedek kan. Mesti ada, tak nak share. Kita macam gitu, kepo kan. Kita gitu kan. Tapi Amr bin al-As, okay, fine. Dia kata tak ada, dia pun kata baliklah. Tapi lelaki ini pun panggil dia. Bila Amr bin al-As dia berpaling untuk pulang tu kan, lelaki ini panggil dia. Sini. Dia pun kata kepada Amr bin al-As, benar, saya tak buat apa-apa pun melainkan apa yang anda lihat. Tetapi dia kata, saya adalah orang yang kata, la ajidu li ahadin fi nafsi, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Saya adalah orang yang mana bila saya nampak Muslim yang lain, salah seorang di kalangan Muslim yang lain, saya tak ada rasa untuk menipu mereka. Dan dia kata yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Dan saya adalah orang yang tidak sikit pun ada rasa dengki pada apa setiap kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Amr bin al-As bila dia dengar lelaki ini, pengakuan lelaki ini, Amr bin al-As kata apa? Itulah amalan yang engkau lakukan yang mana kami tak mampu untuk lakukan. Maknanya begini, kita nampak lelaki itu tadi, adakah dia seorang ibadah, ahli ibadah yang sungguh-sungguh? Tidak kan?
Tapi Nabi kata dia penghuni syurga. Dia tak bangun solat malam. Dia bukanlah Amr bin al-As pun tak kata, tak nampaklah dia mengaji siang, malam, pagi, petang, tak ada pun. Amalan dia biasa-biasa saja. Kan orang pun kelihatan biasa-biasa saja. Dia tak kata struggle beramal ibadah, tak begitu orangnya. Tapi kenapa Nabi kata dia sebagai penghuni syurga? Hati dia. Hati yang tak ada rasa nak khianat pada orang lain. Hatinya bersih. Hati yang tak ada rasa dengki pada kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain. Itu bukti ketakwaan kita kepada Allah. Amalannya sedikit, tetapi kerana jiwanya penuh dengan ketakwaan kepada Allah, ia menjadi penghadang kepada dirinya melakukan perbuatan-perbuatan jahat pada orang lain. Walaupun sesuatu yang dia usahakan untuk masuk dalam hati dia. Kadang-kadang kita ni ada banyak benda yang kita sebut dalam hati kita kan. Kita, alah bukan buat pun. Kita kan. Bukan buat pun, dalam hati je. Kita kadang gitu. Tapi kena ingat, hati tempat letaknya takwa. Orang bertakwa kepada Allah, walaupun dalam hati dia, dia tak berani untuk letak rasa-rasa yang tidak baik. Kerana dia tahu Allah itu maha mengetahui setiap apa yang ada dalam hati setiap hamba. Itu saja pengajian kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati. Alhamdulillah selesai ya kita perbincangannya. Perbincangan yang C itu tak apa, tinggalkan sahaja. Okey, nanti boleh baca sendiri. Mudah-mudahan tidak ada isu di situ. Kerana sama saja dia ulang kembali apa yang ada di perenggan kita yang di atas. Jadi saya tutup pengajian kita tadi kan dengan hadis tersebut sebagai satu bukti bahawa ketakwaan amat penting. Kalau kita tak banyak amalan ibadah, tetapi kalau hati kita ni adalah hati yang suci bersih, itu pun sudah cukup melayakkan diri seseorang melangkahkan kakinya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itu sahaja pengajian kita pada pagi ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.